So kita under topik ni kita ada dua subtopik. So the first subtopik, learning standard dia yang terakhir adalah inilah, untuk solve problems involving sine, cosine and tangent. Jadi teacher guna example 7 and 8 dalam buku teks kamu saja. Okay, tapi pemahaman dia. So we go straight away to example 7. So diagram here, QRS is a straight line. So given that QS is 8 centimeter and QR is equals to RS. Okay. Jadi when you want to calculate cos X, so kalau kamu tengok cos X kat sini, angle kita berada di luar right angle triangle. Kalau dia berada di dalam right angle triangle, itu adalah trigo yang kita pernah guna in lower form. Okay, before this lah. So, in this case, di mana X dia berada di luar. So, kita akan tengok cos X, kita bandingkan juga dengan X ni sama ada angle ini berada di kuadran 1 atau 2, 3 dan 4. So, if you see kuadran, bukan kuadran X, tetapi X angle ini, dia sebenarnya adalah more than 90 degrees. Okay, and then less than 360 degrees. Jadi X ini, okay, the angle X, dia adalah kuadran mana? So kuadran 1 is until 90 degrees. Kenapa saya kata more than 90? Sorry. Dia more than 270 degree. Okay, why do I say so? Kalau kamu terbalikkanlah kamu punya diagram ni, saya ada satu garisan, saya buat kotak. So, kalau kat sini, start daripada sini, angle ini supposed to be less than 90 degrees. Jadi, bila X ni melebihi 270, that is why we say it is more than 270, less than 360. Okay, so jadi syarat ini supposed to be in quadrant 4. Okay, quadrant 4. So 1, 2, 3, 4. So quadrant 4 all. Science teacher crazy. Jadi quadrant 4 cosine sahaja yang positif. Jadi A, kita pergi balik semula kepada soalan. Cos X, jawapan dia mesti positif. Okay, so bila positif, kita akan ambil angle RPQ. Sebab kita tak boleh nak kira angle di luar, so kita akan substitute dengan angle di dalam. Cuma positif, negatif, you have to decide based on angle X ni adakah di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Itu je. Okay. So kemudian terus kita akan guna right angle triangle PQR untuk decide cos X. Okay. So RPQ, betul lah RPQ. Since kita nak cos adalah adjacent over hypotenuse. Okay, jadi kita akan tulis cos X is actually positive cos angle RPQ. Okay, RPQ adjacent over hypotenuse. Okay, jadi plus cos adjacent saya adalah PQ, hypotenuse PR. Okay, so PQ no problem. Kita dah tahu nilai dia, which is 3 cm. So the problem is PR. So nak cari PR, senang, kita dah tahu QR. Since QS adalah 8, so QR will be 4. Jadi cari je gunakan Pythagoras theorem. So PR equals to square root 3 square plus 4 square.
So 9 plus 16, so square root 25, dia jadikan 5 lah. Okay, so substitute into your answers. So dia akan jadi cos. Kenapa saya tulis cos lagi? Apa masalahnya? PQ will be 3, PR will be 5. Kenapa saya tulis cos? Kenapa korang tak betulkan saya ni? I'm really sorry guys. Okay. Kenapa tak apalah, saya tulis balik. Tak cantik pula, jauh betul. So angle RPQ, so which is plus PQ over PR, which is equals to 3 over 5. That's it. Okay. So itu je jawapan dia sebab dia tak minta X. Dia minta cos X, not X. So there's no problem. Here. So sekali lagi kita kena Y ini di kuadran mana. So kita tengok kat sini dia more than 90 degree, less than 180 degree. More than 90, less than 180. Jadi dia akan berada di kuadran 2. Okay. So kuadran 2 dia nak minta tangent Y. So kuadran 2 sign sahaja yang positif. Jadi your answer should be a negative. Okay, so B, tangent Y will be negative. Angle, kita akan ambil angle yang di dalam right angle triangle. So angle PRQ. Okay, so PRQ, tangent, so TOA opposite over adjacent. So negative 3 over 4. Sahaja. Okay. So perkara yang baru dalam ni adalah bila kamu nak cari angle, di mana angle tersebut berada di luar daripada right angle triangle. So you kena decide dahulu angle tersebut berada di kuadran mana satu, in order for us to determine sama ada jawapan dia positif ataupun negatif. Okay. And then cari nak angle dia, kita akan ambil je yang di dalam right angle triangle. Itu je. Very simple. Okay. So example 7. Ini baru betul-betul word problem. Okay, a group of students produces a robotic arm with a length of 15 cm as shown in the diagram on the right. So 15 cm daripada sini saja, bukan daripada Q. So the robotic arm is programmed to move an object from point P to point Q. So given that cos theta is equal to negative 0.866. So theta saya di sini. And theta is in between 0 to 180 degrees. So kalau kita tengok dari sini, jelas dan nyata theta tu lebih daripada 90, kurang daripada 180. Okay. So calculate the angle theta and the distance. Okay, jadi dua benda kita kena buat. Distance sekali. So distance PQ. Ini yang kita perlukan juga. Okay, yang warna hijau. Okay. So first kena decide theta. So diberi cos theta equals to negative 0.866. Kita dah belajar before this. Untuk cari theta, kita inverse sahaja cos dan tidak ambil negatif. Kita abaikan negatif. So tekan calculator. So theta is equal to inverse cos 0.866. Okay, tekan calculator. So you will get 30 degrees. Okay, so 30 degrees is supposed to be here.
alpha saya. Okay, ni alpha ni. Itulah 30 degrees. So sepatutnya kita tak guna theta. We will use alpha here. Okay, barulah theta. Tengok kat situ. So 180 degree minus 30 degrees give me 150 degrees. Okay, jadi theta 150 darjah. Okay, next you nak kena calculate distance from P to Q. Okay, so here P to Q, triangle ini is not a right angle triangle. But there is no problem. Kita boleh bentukkan right angle triangle dengan tambah sahaja garisan Q turun bawah kepada x-axis. Dia akan jadi satu right angle triangle. Okay, so sekarang saya tahu alpha adalah 30 and then I need to calculate distance PQ. Okay, so kat sini kalau kamu tengok, dia adalah satu arm yang datang daripada sini, dia akan pergi ke Q. Okay, dia dah cakap apa dia buat? To move an object from point P to point Q. Jadi kita boleh assume daripada siku dia ni ke sini adalah sama panjang dengan siku dia ni pergi Q. Sebab daripada point P dia pergi point Q. Jadi patutnya dia adalah sama panjang. Okay. So kita boleh assume dia macam radius lah. Okay, itu daripada soalan. Dia tak cakap dalam gambar rajah. Okay, when you have this decided ini adalah sama, kita tak boleh cakap ini daripada sini 15. Saya khawatir kamu anggap ni adalah 15. Which is wrong. This is wrong. 15 tu adalah atas ni. Kuning tak nampak. Okay. So this is wrong. You cannot decide that. Alright. So kita nak tahu panjang QP. We have to know Q. Saya nak buat point apa ni? PQ. Kita letak R lah kat atas ni. Senang sikit. Okay, ni point R. So I need to know QP. Saya perlu tahu jarak sini. I put as X. And then I need to know jarak RQ juga. Supaya saya boleh guna Pythagoras theorem. Okay. So now, anda ada 15. Okay, you have 15. Saya ada 30. I can calculate sama ada X ataupun RQ hanya menggunakan trigo. Tapi saya kena buat satu-satu. I cannot do both at the same time. Okay, so sekarang saya ada hypotenuse. So I can use sine ataupun cosine. So jadi saya buat sine dulu. Sine alpha which is 30 degrees. So opposite which is RQ, hypotenuse which is 15. Jadi RQ saya adalah 15 times sine 30 degrees. Okay. Jadi jawapannya adalah 7.5. So done. RQ kita dah dapat. So this is 7.5. Okay, kemudian kita teruskan. Kita guna cos. Cos 30 degree adjacent. Okay, adjacent meaning X. Okay, X over hypotenuse 15. So X is equals to 15 times cos 30 degrees. Okay, so you can do it like this. Ataupun since kita dah ada RQ, kita boleh guna Pythagoras theorem juga untuk cari X ni. Okay, it's up to you. Tak ada masalah. Okay, jadi you
calculate, kamu akan dapat 12.99. Okay, senang. X saya 12.99. Jadi dah dapat, saya boleh cari PQ just guna Pythagoras theorem. So PQ equals to square root 15 plus 12.99. Okay, sebab saya nak panjang RP. So dia akan jadi 27.99 square plus 7.5 square. Okay, so finally you will get 28.98. Okay, so itulah cara dia. So saya dah menjawab kedua-dua soalan, iaitu kena find angle theta and also distance PQ. Okay, nampak So it is fairly simple. Dia tak susah pun sebenarnya lah. Okay, jadi daripada sini saya nak cakap adalah for solving problems dia akan guna bentuk begini. Mostly more than which is outside of right angle triangle. Mostly akan jadi macam tu. Tetapi sekiranya angle kamu berada di dalam right angle triangle, tak payahlah quadrant ni. You just straight away guna formula. Toa, soh dengan kah. Okay. So settle. Now, ada siapa ada soalan tak? Tak faham ke? Part mana tak faham? Okay, no Alright, let's go to the second subtopic. Okay, second subtopic dia bermain dengan graph. Okay, first subtopic dia lebih kepada the trigo itself. Okay, macam mana function trigo itu kita selesaikan, we solve it. The second subtopic dia lebih kepada trigo dan perkaitannya dengan graph. Okay. Of trigonometric functions. Okay. You have to know how to draw graph of trigonometric function. Ada 3 graph. Tetapi untuk nilai x 0 until 360 degree. But mind you, since kita deal with graph, nilai x can go more than 360 degree. Okay, it can go more than 360 degree. Cuma dalam trigo, kita belajar quadrant 1, 2, 3, 4. The maximum is 360 degree. Okay. So, you have to know how to draw and then kita akan compare and contrast characteristic of the graph. Okay. So, let's introduce you guys to the 3 graph for each trigonometric function. Okay, sine. Kalau kamu tengok sine, dia macam huruf S yang terbalik. Okay. For you to familiar, macam mana cara saya ingat, macam mana I familiarize myself with each trigonometric graph. Okay, sine dia macam S yang terbalik. Cosine macam huruf C, dia mangkuk ke atas. Huruf C. Tangent je yang dia macam pelik sikit. Tapi dia tak akan bersambung Garisan yang pertama ni, it will not meet the second line, it will not meet the third line. They will never meet each other. Dia terpisah. Okay. That is dari segi bentuk. Sekarang kita tengok daripada degree X. So, kalau tengok sin X, dia 0 until 360, dia akan potong dia betul di 180 degree. Cosine symmetry line dia at 180 degrees. Tangent
Garisan kedua akan potong 180. So dia nampak macam simetri lah. So senang kita nak lukis nanti. Okay. Next kita tengok Y. Nilai Y. So Y kat sini the maksimum untuk sin X adalah 1, minimum negative 1. Sama juga dengan cosine, maximum 1, minimum negative 1. Tangent sahaja, there is no maximum or minimum. Tangent no maximum minimum Y value sebab dia akan pergi sampai ke bawah. Okay. So itu adalah 3 graf. Now mind you, ini adalah untuk equation, the basic equation. Y equals to sin X, Y equals to cos X, Y equals to tangent X. Okay, saya tunjuk kamu graf yang sepatutnya. Okay, this is graph of tangent. Kalau dalam graf ni dah bentuk dia. You see? Kalau tengok nilai X, okay, pergilah sampai how large or how small value of X, dia still takkan bertemu. Okay, so X towards infinity dia tak akan buat apa-apa. Dan kamu tengok dia macam apa yang kita cakap ni? Macam alunan air ke apa. Itu tangent. Okay, untuk sin. Ini sin. Okay, nampak macam denyutan nadi. Okay, tapi yang kita belajar from 0 until 360 saja sampai sini. Tapi in the graph, dia sebenarnya continuous. Won't stop. Okay. For cosine. Lebih kurang macam sin, cuma tengok ni. From 0 to 360, dia just bentuk macam bowl. Mangkuk itu. Okay, itu je beza dia. Okay. So, kita akan compare contrast, itulah. Saya tak akan pergi pada soalan. Soalan is very basic, you can do it on your own. Kita pergi the second learning standard. Okay. So now, ni yang hard part sikit. So sekarang, the second learning standard for the second subtopic. Kita kena investigate and make generalization about the effect of changes in constant A, B and C. So macam mana nak ubah apa berlaku dekat graf sekiranya kita ubah nilai A, B and C, di mana ini equation trigo kita. Okay. Kalau kamu tengok yang asal dia adalah Y equals to sin X. Y equals to cos X. And then Y equals to tangent X. Okay, sekarang dia ada wujudkan nilai A kat depan. And then depan X dia ada nilai B. And then dia buat term yang kedua sebab kita ada tambah. And then dia ada nilai C. Okay. Jadi kalau dalam equation yang basic, dia sebenarnya A adalah 1, B 1, C kosong. Sebab ni sin X plus 0 sebenarnya. Okay. Ini untuk basic punya graph. Okay. Clear Allah. Okay, hopefully you are clear on that. A kat mana, B kat mana, C kat mana. We are not talking about C, Y intercept ke apa A adalah smile ke set ke tak ada. This is about trigo, dia berbeza sikit. Okay, itu first kita kena clarify. The second thing yang kena clarify adalah perkataan-perkataan ni. I'm not sure if in physics you dah familiar, but I'm just gonna
recap balik je lah. Okay, so amplitude. Okay, from the y-axis pergi kepada your highest or your lowest, maximum or minimum point. Itu kita panggil amplitude. Okay, period. In this case, period adalah sekali ulangan, one cycle. One period meaning one cycle. So kalau 2 period, maksudnya kita akan start dari sini. 1 and then 2. So 2 periods. Okay. So let's look kalau kita change all these values. Right. From 0 until 360 saja. Saya akan besarkan. Okay. This is 360 . So kita pergi kepada sine dahulu. Okay, this is sine. 0, 1 cycle, so 1 period sampai 360 degree. So 1 period. Okay. So nilai A positif. Okay, nampak kalau saya increase the value of A. Okay. If you see when I increase the value of A, the amplitude increases. Okay. Jadi dia akan naik. Okay. Tengok daripada kita tengok yang X yang ke atas saja. Value of Y positif. Okay. Kalau A1 yang basic, pergi balik kepada yang asal. So Y kita kat 1 maximum. So when I increase A kepada 2. Okay, ni 2. Kalau pergi 2, maksimum pun jadi 2. Okay, saya pergi 3. So pergi 3, maximum becomes 3. Okay, sama juga kalau dari segi negatif, 3 dia akan pergi kepada negative 3, the minimum. Okay, let's look at dekat B pula. Okay, what happens to B when I increase B? Dia jadi macam tu. Dia makin rapat. Okay, so if you see B, dia akan increase your period. Okay, so contoh sekarang B ini saya balik kepada 1. Okay, B kepada 1 sampai 360, one period. B2. Oops. Okay, B2. So 360 kat sini. Okay, so 1, one period, 2 period. So meaning bila B saya 2, from 0 to 360 degree saya ada 2 period. Okay, 2 kali cycle. So if I increase B to 3. Okay, 360 here. So 1, 2, 3. So 3 juga. So tadi A, as A increases, amplitude akan increase. B increase, so there is an increase in cycle, number of cycle ataupun number of period. C. Okay, C saya tambah C. Tengok dia naik. C turun, dia turun. Okay. So tadi C1, sekarang kita pergi C2.
So since dia naik turun, kita akan tengok kepada nilai Y. So tadi kalau C1, dia akan potong dekat 0. Okay. Tengok C1 pula. C0 dia akan potong kepada 0. So sorry. Okay. So C0 potong kat 0. C1 susah buatkan guna tangan. C1 potong kat 1. So C2 akan potong kat 2. Jadi practically C dekat sini sama je dengan C graf kita dulu, iaitu dia adalah y-intercept. Itu je lah saya boleh cakap. Okay. Let's go. Kita tengok dekat graf tangent. Okay, saya nak kamu tengok tangent. Cosine dia tak ada, dia lebih kurang sama dengan sin. Tangent dia sedikit berbeza. Allah. Inilah kosong. Okay. Let's look at tangent. Okay, ni tangent Okay, kita tengok A. A sepatutnya akan increase amplitude. So, saya increase A. Tengok dia jadi apa. Dia akan makin curam. Okay, dia akan makin curam. Saya decrease amplitude. Dia makin terduduk. Cakap macam tu lah. Okay, tapi tengok garisan ni dia tak akan sentuh garisan ni. Never ever. Okay, kalau kamu tengok 270 degrees ni, 227, satu garisan ni, grid kat sini, graf tu tak akan sentuh grid 270. Dia hanya akan makin rapat saja, tapi dia tak akan sentuh. Okay, so itu A. B, so B tadi sepatutnya dia akan increase period ataupun cycle. Alright, let's look at B. Okay, so makin bertambah 360 degree. Tadi ada 3 garisan je, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia pun bertambah juga garisan. Okay, so dia pun increase juga amplitude. Okay, so tapi tengok kekerapan. Jom kita tengok kekerapan. Okay, ni 1. Okay, ada berapa garisan? 1, 2, tengah. Dikira macam sini 1, 2, 3. Tapi sebenarnya ada 2 garisan je. Sebab ni separuh, tambah separuh kat sini. So 1. So sini 1 lagi, 2. So 2 garisan je sebenarnya. Okay, saya tambah kepada 2. B2. Okay. Sekejap. Okay, B2 di setengah. 1 garisan, 2 garisan, 3 garisan, setengah. So 4. So daripada 2 garisan dia jadi 4. So dia maksudnya dia double. So kalau 3, okay, tengok tengah garisan, 1, 2, 3, 4, 5, tengah garisan jadi 6. Jadi 6. So jadi sebenarnya any value of B kita darab 2. Dia akan jadilah berapa garisan ni. Okay, so jadi maksudnya lebih kurang sama je dengan sin dengan cosine. B dia akan increase uniformly lah number of period kita. Okay, so C. Ini yang kita nantikan. Apa berlaku dengan C? Okay.
So C ingat y-intercept. Jadi kalau increase C, dia akan naik je lah. Dia tak akan mengganggu. Nampak macam dia bergerakkan garisan tu. Tapi sebenarnya dia naik turun sahaja. Okay, dia naik turun sahaja. Berbeza dengan A, memang garisan itu berubah. Garisan tu berubah. Okay. Nampaknya macam line saya ni macam tak nak kasi saya belajar je. Okay, nampak Okay, jadi kita pergi tengok kepada rumusan. Okay, when the value of A changes, so maximum and minimum value akan change. Sebab kita deal with amplitude. So amplitude untuk sine dengan cosine, dia akan lebih pergi kepada amplitude nilai A. So amplitude dia akan jadi nilai A. Tapi untuk tangent, dia punya curve tu yang berubah. Sebab dia tidak ada amplitude. Tangent tak ada amplitude. Okay, sebab saya cakap dia garisan tu ongoing, never ending. Dia akan naik paling tinggi, paling rendah, tapi there is no end. So kita panggil dia sebagai infinity lah. Okay, so pergi kepada value of B pergi kepada sama ada period tu naik atau turun kan. So the period of the function changes. Okay, so the value of B increases, the graph will compress. Okay, the period of the function decreases. Maksud dia period of the function decreases adalah dia makin kecil. Okay, so maksudnya kalau saya ada period kat sini, sine and cosine function, saya ada nilai B1, period saya adalah sehingga 360 darjah. Okay, kita tulis kat sini takut kamu tak faham. When B equals to 1, graph saya akan jadi in between 0 until 360 degree. Satu period. So bila B2, okay, berdasarkan formula ni, saya punya period akan jadi 180. So from 0 degrees until 180 degrees. Satu period. Jadi maksudnya kalau kamu nak pergi sehingga 360 darjah, jadi totalnya saya akan ada 2 period. Okay, this is what it means. So kalau B saya 3, based on the formula, saya punya satu period is from 0 degree until 120 degree. Satu period. So 120, 240, 360. Jadi saya ada 3 period. Kalau kita pergi sehingga 360 darjah. Okay, so hopefully you understand that. Okay, then let's look at C. So the position of the graph akan change. Okay, so the position of the graph ni akan pergi vertically up the x-axis, dia naik atas, ataupun dia turun bawah, itu sahaja. Oh kejap, ni belakang ni, kita tak sentuh. The period of tangent, tangent berbeza. Yang tadi kita tengok, so instead of 360, dia adalah 180. Okay. So kalau B saya satu period dia adalah 180. Okay. Ada soalan tak dekat sini? Hopefully kamu ingatlah apa yang changes berlaku. No? Okay, no. Oh, kenapa dia terbalik? Okay, let's look at example.
Ini akan jadi a bit confusing for you guys. Okay, kita pergi kepada yang very simple one. A. Y is equals to 2 sin X. Saya kena sketch. Sketch from 0 until 360 degrees. Okay. So, beza sekarang dengan basic adalah saya ada 2. So, 2, this is the value of A. So, tadi kita kata A will change amplitude. So, amplitude maksudnya nilai maksimum dan minimum kita. Okay. Jadi, kalau yang biasa, ini just sketch, bukan yang buat betul-betul. Okay, so kalau yang biasa dia akan daripada 0. Kita buat je satu period. Ni X, ni Y. So tengah-tengah ni sepatutnya 180. Akhir sekali 360. And then here should be 90. 270. Okay, yang ini adalah Y equals to sin X. Okay, jadi nak sketch yang 2 sin X. Okay, sorry, value of Y ni 1 dan negatif 1. Okay, jadi nak buat 2, dia akan naik tapi x-intercept dia tidak berubah. Jadi you just sketch, naik ke atas dan dia akan turun ke bawah juga. Tapi intercept dia tidak berubah. Intercept pula. Itulah x-intercept. So jadi nilai y maksimum saya adalah 2. Minimum will be so ini adalah y equals to. So you have to write down yang ni 90 darjah. Kena write down 180, kena write down 270, 360. Kena write down juga your y maximum, y minimum. Ini wajib. Since it's a sketch, bukan draw. Jadi itu saja poin-poin yang saya perlukan. Tak perlulah buat sehingga 0, 1, 2, 3, 4 sampai dah 360 darjah. You don't need to do that. Okay, just the important points. Okay, let's write B. Y equals to sin 2x. Okay, asal adalah y sin x. So, 2 yang terbaru. So, 2 adalah nilai B. So, B akan merubah nilai. Akan merubah nilai cycle kita. Kalau ingat, period adalah 360 degree divide by B. Okay, sebab ni sin bukan tangent, sin. So 360 degree divide by 2. Jadi satu period saya adalah 180 darjah. Okay, jadi tulis. Ikutlah kalau kamu nak lukis yang asal dulu. Ini untuk pemahaman saja. Okay, X, Y. So this is the original. If 1, 0 and 1. Potong 90 darjah. 180. 270. 360. Okay, ini adalah y equals to sin x. Okay, let's look. Bila jadi y equals to y equals to sin 2x. Okay, jadi kita kena 180 tu akan jadi satu period.
Jadi 90 ni dia akan pergi kat 45. Sebab dia akan compress. Okay, jadi akan wujudnya 45 kat sini. Okay, and then kat sini 135. Okay, dia kena wujud sebab dia akan compress. Okay, jadi daripada sini amplitude sama akan turun. Okay, amplitude sama turun, minimum naik atas. Okay, bukan tu saja sebab dia nak sehingga 360 degree. Jadi kat sini kena ada 225, 270 hingga 360 kena tambah 350. Okay, so amplitude still the same, tidak berubah. Jadi dia akan naik lagi, turun, dan dia akan turun ke bawah ni. Okay, itu dia. Y equals to sin 2x. Okay, nampak hijau tu? Ini tanpa hitam, hijau, kuning, orange, sorry. Ini dengan hitam. Ni asal. Ini selepas kita ubah dia kepada sin 2x. Amplitude dia tidak berubah. Beza dengan A. A amplitude dia yang berubah. Itu dia. Okay. So, let's look at y sin x plus y. Jadi, ini saya tak perlu buat kot. Sebab dia hanya berubah adalah kosong ni akan jadi start kat sini. So, dia akan start kat atas ni. Okay. So, kita pergi kepada D ni, gabungan ni dengan ni. Okay. So, bila dia bergabung, maksimum dia akan jadi 2. Minimum yang orange ni pun akan jadi negatif 2. Sama juga dengan ni. Sebab saya punya A adalah 2. B saya pun 2. Okey. Ada soalan tak? Macam mana nak lukis? Okey. Senyap je korang ni. Okeylah. Alright. So ini pun benda yang sama sahaja. Cuma saya nak kamu tengok tangent 0.5x minus 1. Ini yang penting sebenarnya. Okay. So tangent apa yang berubah adalah saya ada C and then saya punya B. B bukan A. Kalau ingat tadi B dia berbeza sikit. So B is 0.5. Jadi period saya instead of 360 dia adalah 180. So 180 divide by 0.5. Dia akan jadi 360. Okay. So C is negative 1. So period bagi tangent adalah satu garisan itu dikira sebagai satu period. Tidak semestinya dia bersambung Tidak semestinya dia bersambung. Okay, contoh kita pergi kepada graf kita ni. Okay. Saya betulkan kepada graf asal. Okay. Kalau kamu pergi tengok kat graf ni, kita kan patut start dengan kosong. Right? So sepatutnya garisan kat bawah ni tidak diambil kira. Kena ingat
kita punya period untuk tangent, satu period 180, bukan 360. Jadi garisan ni dengan garisan bawah ni dikira satu period. Walaupun dia terpisah. Dia bukannya terus ni. Tak. Satu garisan atas, satu garisan bawah, satu period. Satu garisan atas, satu garisan bawah, dua period. So, ada dua. 0 hingga 360 ada dua period untuk tangent. Sin, cosine hanya ada satu saja. Cosine daripada 0 hingga 360, satu period. Sin pun sama. Sin daripada 0 until 360, satu period. Tangent saja ada dua period. Sehingga 360 darjah. Sebab itu period dia, formula dia adalah 180, bukannya 360. If you are wondering lah. Okay, let's draw. Tangent is a bit difficult untuk draw a tangent, honestly lah. I say so myself. So why? So apa-apa pun, cuma kita draw tangent macam tu. Maaf saya bukannya orang seni. Kalau tangent, teacher suka draw dahulu baru label. Okay, it's up to you lah. You nak label dulu baru draw, it's up to you. Saya suka draw dulu baru label. Okay. So period saya 360 darjah. Tetapi saya dah melebihi daripada satu period. Okay, bye. Sorry. I am sorry. Saya buat balik. Okay, ni satu period Satu period. Dah cakap dah. Satu kat atas, satu kat bawah. Tu adalah satu period. Jadi, since satu period dia adalah 360 darjah, jadi intersection dia ni adalah 360. Am I doing right? Yes. Okay, ni 360 Okay. Jangan tengok buku teks dulu. Saya nak bagi tahu saja. Dan buku teks a bit different sebab dia ada sabar. Okay, so ni 360 darjah untuk satu period. Itu caranya untuk tahu period Now, ini untuk graf y equals to sin pula. Tangent 0.5x. Ini dia grafnya. Okay, di mana satu period adalah 360 darjah. Jadi garisan kat tengah-tengah dot ni adalah 180 darjah. So kat sini kat tengah-tengah ni sepatutnya ada 90 darjah. Kat sini sepatutnya ada 270. Okay. So bila kita tambah, we add on -1. So, jadi graf kita akan turun bawah. Okay. Jadi saya punya aksis ini akan berubah. Okay, y dia sama. Kita buat satu garisan y. Oops. Okay, cuma saya akan naik ataskan sikit untuk x-axis. X, y. Di mana y-intercept saya adalah -1. Okay. So ini pun samalah. Cuma kita akan ada kat sini dah. Buat je macam tu dulu. Okay, 360 dia tak akan ada kat situ.
Okay, dia akan naik ke atas. Sini 360 degree. Dia akan tergantung macam tu Maaf lah, dia memang akan tergantung begitu. Okay, x-intercept akan jadi 90 darjah. Sebab tadi kan dia potong tengah-tengah kan. Begitulah dia. Other than that, kat sini kamu kena letak 270 titik dot ini akan jadi 180 juga. Okay, sepatutnya dia akan potong tengah-tengah lah ni. Cuma lukisan saya tak macam tengah-tengah pula. Okay, so tadi hitam dia patut ada kat sini. Tapi sebab dia negatif 1, dia turun bawah. Dia macam tergantung kat situ. Okay, kalau kamu tengok buku teks dia akan jadi macam tu lah. Tapi buku teks punya garisan ni dia macam lengkung kan, comel. Tapi tak kisah pun, asalkan ada bentuk. Asalkan ada bentuk tangent. Okay. Is there any questions? Itu je, sampai situ je sebenarnya kelas hari ini. 3:28, yes, on time. No questions?